Nama saya Liang Lei dan nombor metrik adalah 292285. Artikel ini telah membincangkan mengenai analisis masalah ketirisan dan pelanggaran prosedur operasi standard SOP perolehan oleh kaki tangan awam di Jabatan Kerajaan. Dalam kajian ini, pelajar perlu mengenal pasti satu kes yang berkaitan dengan isu perolehan kerajaan. Dan kajian ini telah mengamalkan kajian kualitatif iaitu menganalisis isu yang dicari sebagai kaedah utama, mencari maklumat di laman web rasmi sebagai kaedah tambahan. Analisis dalam isu perolehan kerajaan ini telah memberi gambaran kepada pengkaji prosedur kerja dalam kerajaan, dan kajian ini juga memberi kesedaran terhadap integriti dan accountability seseorang penjawat awam. Kata kunci yang sering digunakan dalam kajian kita adalah rasuah, menyalahgunakan kuasa dan integriti serta faedah. Perolehan kerajaan adalah merupakan satu aktiviti ekonomi dalam menjamin perbelanjaan kerajaan supaya dilaksanakan dengan berkesan dan telus. Contohnya adalah melalui perkhidmatan, pajakan, sewaan, binaan dan sebagainya. Menurut Abdul Manaf, antara perolehan kerajaan adalah projek mega, pembinaan sekolah, kelengkapan barang pejabat, lapangan terbang serta alat tulis. Namun begitu, pegawai yang menguruskan perolehan kerajaan sering berlaku perbuatan rasuah, iaitu produk yang tidak dapat berfungsi dan digunakan dengan baik, kualiti produk yang tidak standing dengan harga yang mahal. Secara lebih khusus, kajian ini telah mengenal pasti beberapa objektif, iaitu menganalisis kes tersebut dan menghuraikan prosedur operasi standard SOP, perolehan dan jenis pelanggaran yang berlaku dalam kes ini. Yang kedua adalah menjelaskan cadangan terhadap nilai moral dan integriti penjawat awam masa kini berkaitan dengan kes ini. Yang ketiga adalah menghuraikan aliran penyiasatan yang berkaitan dengan fungsi Ketua Audit Negara, Jawatan Kira-kira Wang Awam PSC dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah dalam kes ini. Yang keempat adalah merumuskan tahap profesionalisme institusi dalam kes yang digaji mengenai pelanggaran perolehan. Dalam kajian ini juga terdapat beberapa permasalahan dalam permasalahan kajian, iaitu memahami kepentingan perolehan awam dan pengauditan dengan isu etika dan accountability adalah antara tujuan utama menganalisis isu perolehan kerajaan. Dan yang kita tahu, menurut data SPRM, kes rasuah semakin kritikal dan semakin tidak terkawal, yang terutamanya di dalam kalangan kerajaan. Dan banyak kes yang membukti bahawa penjawat awam melanggar prosedur operasi standard untuk mendapatkan kepentingan. Sebagai contoh, menerima rasuah dan sebagai balasan untuk menjaga kepentingan diri. Yang seterusnya adalah apabila integriti kerajaan terjejas, akan membawa kesan secara langsung atau tidak langsung kepada rakyat Malaysia, dan kepercayaan rakyat Malaysia terhadap kerajaan juga akan terjejas sebab kepercayaan rakyat akan dijejaskan disebabkan tidak mempunyai kepercayaan yang cukup terhadap kerajaan. Saya Nur Aina Afrika binti Abu Talib, nombor metrik 292404. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang kajian lepas. Jadi, rasuah, penyelewengan dana dan juga penyalahgunaan kuasa yang melibatkan perolehan kerajaan sering berlaku terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Dalam konteks perkhidmatan awam, dari tahun 2015 sehingga tahun 2020 telah menunjukkan bahawa sebanyak 47.5% hasil tangkapan yang telah dibuat oleh pihak SPRM adalah melibatkan penjawat awam sendiri. Kajian-kajian lepas juga telah menunjukkan bahawa banyak keterlibatan penjawat awam dalam gejala rasuah ini. Perolehan kerajaan ini sebenarnya bermaksud perolehan bekalan, perkhidmatan atau kerja dan juga mana-mana kombinasi yang telah dijalankan oleh agensi yang diberi kuasa oleh perbendaharaan sama ada ianya sepenuhnya atau juga sebahagian bagi tujuan operasi agensi, penyampai perkhidmatan kerajaan atau kepentingan awam. Seterusnya, rasuah pula berdasarkan etimologi, rasuah ini berasal daripada perkataan Arab iaitu al-rishwah. Jadi secara umumnya, rasuah ini melibatkan pemberian atau juga penerimaan rasuah sebagai ganjaran untuk mempengaruhi seseorang bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip. Jadi, tumpuan kajian terhadap perolehan kerajaan terutama berkaitan rasuah dalam penjawat awam ini sebenarnya sangat meluas. Antara kajian-kajian tersebut adalah kajian yang menunjukkan laporan berkaitan rasuah yang melibatkan penjawat awam iaitu anggota PDRM pada tahun 2017 iaitu bermula pada bulan Februari, Mac, Mei, September, November dan berakhir pada bulan Disember. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Wahidah binti Muhammad Samri, nombor metrik 291892 akan menjelaskan pada bahagian analisis kajian di mana melalui jadual 6 telah menunjukkan tangkapan mengikut jenis kesalahan rasuah bagi tahun 2018 dan juga tahun 2019.
Pada tahun 2018, kesalahan menerima rasuah mencatatkan kes paling tinggi iaitu sebanyak 394 kes, diikuti dengan tuntutan palsu sebanyak 231 kes, memberi rasuah 125 kes, salah guna jawatan ataupun kedudukan 93 kes dicatatkan, penggubalan wang haram sebanyak 21 kes dan juga lain-lain kes sebanyak 30 kes dicatatkan pada tahun 2018. Manakala pada tahun 2019 pula, menerima rasuah masih mencatatkan kes paling tinggi iaitu sebanyak 448 kes, diikuti dengan tuntutan palsu sebanyak 315 kes, memberi rasuah sebanyak 220 kes, salah guna jawatan atau kedudukan 70 kes, lain-lain kes turut mencatatkan peningkatan iaitu kepada 29 kes dan penggubalan wang haram mempunyai kedudukan yang terakhir iaitu sebanyak 17 kes pada tahun 2019. Pada 22 Julai 2023, jam 6.30 petang, SPRM telah menangkap suami yang merupakan pegawai Jabatan Kerajaan Negeri Terengganu. Manakala pada 23 Julai 2023, jam 3.30 petang, ketika memberi keterangan di pejabat SPRM, isterinya pula telah ditangkap. Mereka ditahan bagi membantu siasatan berkaitan salah guna kuasa yang melibatkan pemberian perolehan yang secara keseluruhannya bernilai sehingga mencecah ratusan ribu ringgit. Siasatan mendapati lelaki tersebut disyaki menyalahgunakan kuasanya sebagai pegawai Jabatan Kerajaan Negeri Terengganu dengan mengesyorkan perolehan kerajaan kepada syarikat yang dimiliki ibu bapanya. Beberapa kenderaan mewah yang dimiliki oleh pasangan suami isteri tersebut turut disita oleh SPRM untuk membantu siasatan lanjut. Kes ini telah disiasat mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 di mana penahanan tersebut telah disahkan oleh Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Terengganu iaitu Encik Hazrul Shazrin Abdul Yazid. Seterusnya, prosedur operasi standard SOP, perolehan dan bentuk pelanggaran dalam kes ini. Kes ini adalah penjawat awam telah ditahan oleh SPRM disebabkan menerima kenderaan sebagai balasan meluluskan tender. Yang kita tahu, cara permohonan perolehan secara tender perlu melalui proses dan prosedur yang ditentukan oleh kerajaan. Permohonan dilaksanakan sebelum 3 bulan dan sebelum projek dilaksanakan. Mengemukakan pandangan JPS, Jawatan Kuasa Penilaian Spesifikasi, JPT, Jawatan Kuasa Penilaian Teknikal, JPK, Jawatan Kuasa Penilaian Kewangan yang akan dilaksanakan melalui bahagian kewangan sendiri kepada CPP untuk kelulusan KSU. Secara ringkasnya untuk menerangkan proses cara permohonan perolehan secara tender adalah pada tahap pertama, CPP bahagian kewangan jabatan agensi akan mengemukakan mini bebas kelulusan JPS kepada KU dan pada tahap kedua, JK spesifikasi yang diluluskan mengunci masuk perkara ke dalam EP iaitu menyediakan spesifikasi dan menetapkan dokumen wajib pemantauan teknikal dan kewangan. Yang kedua, menyediakan langkah penilaian teknikal dan kewangan. Yang ketiga, menyediakan skema skor jawapan dan menentukan markah lulus untuk penilaian teknikal dan kewangan. Dan tempoh membuat iklan adalah sekurang-kurangnya 20 hari. Pada tahap ketiga adalah CPP dan jabatan lain akan mengemas kini maklumat tender di dalam EP. Dan pada tahap keempat, pembantu urus sedia mengunci input maklumat kehadiran pembekal di dalam EP. Pada tahap kelima, pentender akan mengunci input maklumat tender di dalam EP sehingga tarikh tutup iklan. Dan pada tahap keenam, jawatan kuasa pembuka tawaran pentender melalui EP dan menyerahkan kepada setiausaha JPT. Dan pada tahap ketujuh, penilaian JPT hendak diselesaikan sebelum diserahkan kepada Jawatan Kuasa Penilaian Kewangan. Dan pada tahap ke-8, CPP dan jabatan lain menyediakan kertas talimat di dalam EP dan menyediakan dokumen manual sedia ada bagi tujuan dokumentasi. Pada tahap ke-9, lembaga perolehan bersuara dan keputusan dikemas kini di dalam EP. Pada tahap ke-10, urus sedia menyediakan surat niat atau surat setuju terima SST dan menyerahkan SST kepada syarikat yang berjaya di dalam EP. Di samping itu, bentuk pelanggaran dalam kes ini adalah terdapat unsur rasuah dan penipuan, iaitu syarikat berkenaan memberi rasuah kepada penjawat awam tersebut dan penjawat awam tersebut menerima suapan iaitu kenderaan yang bernilai RM90,000 Malaysia untuk mendapatkan kepentingan sendiri dan menolong syarikat berkenaan tersebut untuk meluluskan tender. Nilai kerja pembekaran dari tahun 2017 hingga sekarang dianggap sebanyak RM230,000. Dan pelanggaran penjawat awam itu telah melanggarkan etikal sebagai seorang kehitangan awam iaitu perlu integriti dan ketulusan apabila menjalankan tugasan. Dan penjawat awam ini juga menyalahkan guna kuasa sendiri dan menyalahgunakan kedudukan sendiri untuk meluluskan tender. Ini adalah tindakan yang
tindakan yang negatif dan akan membawa imej yang buruk kepada kerajaan. Dan melalui kes ini, penjawat awam ini telah melanggarkan Akta 694 yang dibawa atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 17A atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Baiklah, seterusnya pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang pandangan berkaitan nilai etika dan juga integriti penjawat awam masa kini berkaitan kes yang serupa. Jadi, penyelewengan dan rasuah dalam perolehan oleh agensi dan juga jabatan awam merupakan faktor yang tertinggi yang menyebabkan berlakunya ketirisan dana kerajaan. Dalam konteks ini, pihak berkuasa tempatan sering dikaitkan dengan gejala rasuah. Hal ini dikatakan demikian kerana kedudukan mereka yang dikatakan paling rapat dengan rakyat. Melalui kajian daripada Pertubuhan Anti Rasuah iaitu Transparency International, telah didapati bahawa pihak ini iaitu pihak PBT ini merupakan antara agensi yang sering terdedah kepada penyelewengan, salah guna kuasa dan juga rasuah di negara ini. Data yang diperoleh daripada pengkalan data persalah rasuah pada tahun 2016 sehingga tahun 2018 juga telah menunjukkan bahawa terdapat 5 penjawat awam di kalangan pihak berkuasa tempatan yang telah dijatuhi hukuman berkaitan dengan gejala rasuah. Perkara ini semakin menunjukkan kebimbangan apabila pada tahun 2023 masih lagi terdapat gejala rasuah yang berkaitan penjawat awam ini iaitu pihak berkuasa tempatan. Antara kes yang telah berlaku ialah apabila pihak SPRM telah menahan seorang pembantu kanan di PBT kerana disyaki telah menyalahguna kuasa iaitu meluluskan pengeluaran dana kebajikan kesatuan agensi untuk kegunaan peribadinya dan ia dikatakan berlaku sejak tahun 2017 lagi sehingga tahun 2020 yang mana ia telah melibatkan 30 transaksi dengan wang penyelewengan yang mencecah sehingga RM200,000. Jadi melalui kes ini ia telah menunjukkan bahawa penjawat awam masih lagi tidak menerapkan nilai etika dan juga integriti dalam melakukan tugas mereka sebagai penjawat awam. Sepatutnya penjawat awam ini perlulah menerapkan dua aspek utama iaitu integriti dan juga etika di mana dua aspek ini sebenarnya adalah sangat signifikan untuk memastikan tugas yang dilakukan oleh mereka ini berjalan dengan baik. Prinsip tadbir urus baik juga perlu diamalkan oleh penjawat awam dalam mengelola pentadbiran. Hal ini kerana prinsip ini sebenarnya dapat membantu agar penjawat awam ini tidak melakukan penyalahgunaan kuasa iaitu seperti rasuah. Jadi prinsip tadbir urus baik ini termasuklah fokus kepada pelanggan, keperluan dan ekspektasi kerajaan, beretika, mengamalkan budaya kerja yang berpaksikan kepada nilai-nilai murni, telus, berintegriti, memastikan budaya kerja yang efisien dan juga efektif dan juga dapat menguruskan setiap perubahan yang berlaku. Oleh itu, dapat dilihat bahawa pengamalan prinsip dan juga dua aspek utama ini secara tidak langsung ianya dapat memastikan bahawa budaya divisi integriti iaitu seperti rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa dapat diatasi dengan mudah dalam kalangan penjawat awam. Nama saya Nur Azura binti Azmi, nombor metrik saya ada 292351. Saya akan memulakan perbentangan saya ini berkaitan dengan prosedur penyiasatan yang melibatkan 3 agensi. Yang pertama, pengauditan prestasi yang semua dijalankan oleh Jabatan Audit Negara terbagi kepada tiga, iaitu perancangan, pelaksanaan dan juga pelaporan. Pada awalnya, penyediaan memorandum perancangan audit tersebut akan dihantar kepada audit negara, di mana memorandum tersebut terkandung segala bukti-bukti penting berkenaan strategi pengauditan. Namun begitu, setelah MPA tersebut diluluskan, entrance conference akan dibuat dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menjelaskan objektif, skop dan metodologi yang bakal dijalankan. Manakala akhir sekali setelah segala pelaksanaan yang dirancang selesai, laporan akan dibuat dan biasanya laporan audit tersebut berhubung dengan akaun dan aktiviti kerajaan. Laporan audit ini memainkan peranan penting sekiranya terjadi sebarang dakwaan salah laku pegawai. Ketika kes salah laku pegawai ditemui, Ketua Audit Negara memainkan peranan yang penting dalam membuat tindakan untuk mengemukakan surat ataupun laporan kepada Ketua Setiausaha ataupun Ketua Jabatan mengenai salah laku yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Tindakan seterusnya yang boleh dilakukan adalah Ketua Setiausaha ataupun Ketua Jabatan tersebut akan meneliti surat yang dihantar oleh LKN serta menjalankan siasatan yang selanjutnya supaya pegawai tersebut dapat dikenal pasti sama ada akan dikenakan tindakan tata tertib ataupun charge boleh diambil oleh pegawai tersebut. Bukti dan keterangan boleh diperoleh melalui pelbagai bentuk seperti dokumen ataupun keterangan daripada pegawai-pegawai yang berada di bawah jabatan tersebut.
Malah, keterangan ataupun bukti yang perlu diberikan oleh saksi-saksi tersebut hendaklah dalam keadaan yang secara sukarela dan tiada bentuk paksaan. Meskipun begitu, maklumat haruslah secara tertulis sekiranya ia diperlukan daripada pihak luar seperti konsultan ataupun orang-orang perseorangan. Akhir sekali, setelah selesai penyediaan audit, Ketua Audit Negara akan menyusun laporan audit yang memerincikan segala penemuan, bukti, malah pandangan dan cadangan terhadap isu-isu yang dikaji. Seterusnya, kita akan beralih kepada prosedur penyiasatan yang melibatkan jawatan kuasa kira-kira wang negara. Di Malaysia, jawatan kuasa kira-kira wang negara atau lebih dikenali sebagai PSC merupakan antara jawatan kuasa yang terpilih oleh Parlimen yang bertanggungjawab untuk memastikan kecekapan pentadbiran kewangan sentiasa efektif. Antara keterlibatan jawatan kuasa kira-kira wang negara dalam prosedur penyiasatan dilihat apabila laporan audit mengenai aduan yang diselidik oleh Jabatan Audit Negara itu diserahkan kepada PSC untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Keadaan berlaku selepas pembentangan laporan audit yang dilakukan di Dewan Rakyat. Dalam situasi tersebut, Ketua Audit Negara akan memberi taklimat kepada PSC mengenai penerangan maklumat yang dijumpai sesuai dengan kes salah laku pegawai. Oleh itu, pihak PSC akan bertanggungjawab untuk memeriksa laporan tahunan Ketua Audit menerusi laporan audit yang dibuat setiap tahun dan membuat keputusan sama ada ingin memulakan siasatan secara terus atau membuat penyiasatannya sendiri. Namun begitu, prosedur yang seterusnya ialah melibatkan pendengaran awam. Pihak PSC juga akan mengadakan proceeding dengan menjemput beberapa kementerian, jabatan maupun agensi yang dikatakan mungkin terlibat dalam sesuatu kes yang disiasat demi untuk memulai pertanyaan serta persoalan yang dirasakan perlu untuk mengkaji beberapa keadaan yang perlu diketengahkan. Pihak PSC juga bertanggungjawab untuk memanggil beberapa saksi yang mahu memberi keterangan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Sesi soal jawab ini dijalankan secara terbuka antara pihak PSC bersama dengan saksi yang ditemui. Hal ini dikatakan demikian kerana PSC mempunyai hak untuk memanggil mana-mana individu yang dirasakan perlu, sama ada individu daripada jabatan ataupun mana-mana agensi yang boleh digunakan untuk membantu siasatnya. Laporan yang disiasat oleh pihak PSC akan diserahkan semula kepada Dewan Rakyat. Setelah mereka berpuas hati, akhir sekali pihak PSC akan mengeluarkan cadangan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Malah, laporan yang dikeluarkan oleh pihak PSC akan dimuat ke dalam portal serta dihantar kepada kementerian untuk menyelaraskan semua kementerian yang terlibat dalam kes tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada prosedur penyiasatan kita yang melibatkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Suruhanjaya Pencegah Rasuah merupakan sebuah agensi awam yang ditubuhkan bertujuan untuk membantah segala isu rasuah. Siasatan yang dijalankan oleh pihak SPRM ini sendiri dikatakan berkonsep firefighting, di mana siasatan akan dijalankan berdasarkan laporan yang diterima itu melakukan kesalahan seperti mana yang termaktub di bawah SPRM 2009 dan keterlibatan pihak SPM dalam mengalami isu yang melibatkan rasuah ini dapat dilihat apabila laporan yang dibuat oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara tersebut dikatakan berunsurkan jenayah ataupun rasuah. Pihak PSC boleh merujuk kes tersebut kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk tindakan yang selanjutnya. Hal ini dikatakan demikian kerana tindakan yang memerlukan rujukan daripada pihak SPRM hanya melibatkan kes yang menjadi kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah 2009. Selepas siasatan dibuat berdasarkan laporan audit, pihak SPM akan menjalankan siasatan yang memerlukan tindakan undang-undang sekiranya laporan audit yang dianalisis tersebut jelas menunjukkan berlakunya kes rasuah. Sekiranya kes tersebut jelas menunjukkan ada berlaku isu rasuah, kes tersebut akan dibawakan kepada pihak mahkamah untuk dijatuhkan hukuman yang selanjutnya. Secara keseluruhannya, kes berkaitan isu rasuah juga melibatkan kerjasama antara ketiga-tiga agensi iaitu Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Hal ini merupakan perkara yang penting untuk sentiasa membasmi isu rasuah yang boleh meroncakkan sistem penyampaian awam serta menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap perkhidmatan awam itu sendiri. Sambung pada bahagian rumusan tahap profesionalisme tiga institusi dalam kes kajian iaitu Ketua Audit Negara, PAC dan juga SPRM. Yang pertama adalah Ketua Audit Negara di mana Akta Audit 1957 serta Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan telah memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit secara bebas. Tahap profesionalisme Ketua Audit Negara melalui Kod Etika Juru Audit Sektor Awam Jabatan Audit Negara (JAN), di mana kod etika tersebut telah mengambil beberapa faktor seperti budaya, polisi dan juga pandangan juru audit untuk mereka meningkatkan standard profesionalisme pekerjaan Ketua Audit Negara. Di mana kod
tersebut telah mengandungi 6 elemen utama yang menjadi prinsip ataupun tunjang tahap kecekapan dan juga ketulusan ketua audit, di mana mengandungi integriti, kebebasan dan juga objektiviti, kompetensi, tingkah laku profesionalisme, kerahsiaan dan juga ketulusan serta kerja berpasukan. Kemudian pada tahun 2013, laporan ketua audit negara juga perlu dibentangkan setiap kali Parlimen bersidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun, serta akan dikenakan teguran punitif iaitu berkaitan dengan salah laku dan juga penyelewengan, dan juga teguran pembetulan di mana akan melaksanakan penambahbaikan daripada sistem prosedur ketua audit negara. Jadi perkara tersebut dapat meningkatkan tahap profesionalisme ketua audit negara dalam melaksanakan siasatan berkaitan dengan isu rasuah dalam negara kita. Seterusnya adalah jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC. Hubungan PAC dan juga ketua audit negara saling berkait rapat antara satu sama lain. Hal ini kerana selepas ketua audit negara membentangkan laporan audit di dalam Parlimen, ketua audit negara akan menyusul kepada PAC untuk memberi penerangan semula. PAC akan menyemak semula draft, memanggil individu, pegawai dan juga jabatan untuk memberi tujuan bantuan penyiasatan sekiranya disyaki berlaku sebarang keraguan dalam laporan. PAC juga akan memantau sejauh mana tindakan diambil oleh kementerian, jabatan dan juga agensi untuk melaksanakan penambahbaikan sebagaimana telah dilaksanakan ataupun sebagaimana telah dijanjikan oleh pihak tersebut. PAC dalam masa yang sama wajib secara langsung untuk melaporkan laporan kepada badan perundangan. Contoh kes yang telah diuruskan ataupun yang telah dikendalikan oleh PAC adalah kes 1MDB sendiri. 1MDB adalah satu syarikat milik kerajaan sepenuhnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelaburan negara. Siasatan PAC telah mendapati bahawasanya kerajaan telah mengambil tingkah laku serta-merta untuk memperbaiki masalah aliran tunai serta terdapat ketirisan dalam urusan tadbir urus 1MDB itu sendiri. PAC telah membuat kesimpulan bahawa MDB ini sebenarnya tidak ataupun kurang mengamalkan prinsip tadbir urus yang baik serta penggunaan hutang ini tidak boleh dilaksanakan apabila berlaku aliran wang tunai tidak mencukupi kerana menyebabkan berlaku hutang yang berlebihan dalam negara kita sendiri. Jadi kita lihat bahawa tahap profesionalisme ataupun ketulusan PAC ini dilihat apabila mereka berjaya untuk menyemak semula laporan ketua audit negara secara terperinci serta menerima penjelasan daripada pihak 1MDB untuk mereka melaksanakan keputusan dan juga membuat kesimpulan secara profesional dan juga rasional kepada semua pihak. Dan yang terakhir adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Sebagaimana kita tahu, SPRM adalah satu unit ataupun institusi dan juga badan yang bertanggungjawab untuk menerima dan juga menyelesaikan isu-isu ataupun permasalahan yang berkaitan dengan kes rasuah dalam negara kita. SPRM ini sentiasa terikat untuk memberi perhatian serius terhadap laporan ketua audit negara LKAN, di mana kecekapan dan juga tahap profesionalisme SPRM ini diketatkan oleh bahagian kecemerlangan dan juga profesionalisme iaitu BPC melalui 6 fungsi unit integriti selaras dengan pekeliling iaitu berkaitan dengan pengukuhan integriti, pengurusan aduan, pengesanan dan juga pengesahan, urus setiap tata tertib, pematuhan dan juga tadbir urus. Kalau kita lihat daripada pengukuhan integriti ini, di mana pihak SPRM ini sepatutnya berintegriti dan telus dalam melaksanakan tugas mereka. Dari sudut pengurusan aduan, di mana mereka BPC ini akan menerima dan juga mengambil tindakan ke atas semua maklumat berkaitan dengan salah laku yang dilaksanakan oleh pihak SPRM sendiri untuk mereka memastikan bahawa agensi tersebut akan bebas daripada mana-mana isu ataupun kes yang melibatkan salah laku. Dan terakhir adalah elemen yang terakhir iaitu tadbir urus, di mana organisasi ini akan sentiasa terlibat dalam integriti untuk mereka membendung jenayah rasuah yang terlibat dalam anggota mereka sendiri untuk memastikan pihak SPRM ini adalah satu badan yang telus dalam melaksanakan tugas. Jadi bukti kecekapan dan juga profesionalisme SPRM ini dibuktikan pada tahun 2019 di mana mereka telah membuka sebanyak 1039 kes dan mereka berjaya untuk menyelesaikan sebanyak 91.53 kes yang telah dikaji ataupun yang telah disiasat tersebut. Jadi perkara ini telah menyatakan ataupun telah menjelaskan bahawa 6 fungsi unit integriti ini adalah satu kecekapan ataupun satu kunci yang menyebabkan tahap ketulusan dan juga profesionalisme SPRM ini adalah sangat telus dalam mereka melaksanakan tugas kepada masyarakat, kerajaan dan juga umum. Jadi segala keseluruhannya kita dapat merangkumkan bahawa ketiga-tiga unit itu ataupun institusi tersebut mempunyai keistimewaan dan juga kepentingan di mana tetapi saling berkait rapat antara satu sama lain dan mempunyai tahap ketelusan dan juga profesionalisme yang tersendiri untuk mereka melaksanakan tugas bagi membantu kerajaan dan juga masyarakat menyelesaikan isu terutamanya berkaitan gejala rasuah dalam negara kita. Secara rumusannya, perolehan kerajaan haruslah diuruskan dengan lebih cekap dan telus dan mempunyai urus tadbir yang baik untuk meyakinkan para pelabur sama ada pelabur luar negara serta dalam negara untuk yang menuju ke arah pasaran domestik serta untuk mencapai matlamat serta objektif yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Menurut Abdul Manaf, perolehan kerajaan ini merupakan satu bidang yang sering terdedah kepada perbuatan rasuah, penyelewengan serta salah guna kuasa. Oleh itu, perolehan kerajaan haruslah diuruskan dengan baik untuk menjamin kestabilan kewangan negara serta pembangunan negara yang berterusan.